Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua rakan-rakan peserta CDL Hands-on Online Session PGB ya bagi siri ke-38. Um, untuk memberkati perjumpaan kita pada petang ini, sama-sama bagi yang Muslim kita membacakan surah Al-Fatihah, dan yang non-Muslim mungkin dengan kaedah tersendirilah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan rakan-rakan CDL yang saya kasihi sekalian ke online session PGB ya, CDL siri ke-38, dan tak lupa kepada koordinator kita Dr. Ihsan bin Ismail yang telah merancang untuk perjalanan setiap hari Rabu 3 hingga 4:30 petang untuk kita sama-sama berkongsi, berkongsi pengalaman, berkongsi tindakan, idea dan pelaksanaan yang kita telah laksanakan sama ada di organisasi masing-masing ataupun dengan kerja buat yang kita telah laksanakan. Terlebih dahulu saya nak cek suara rakan-rakan yang berada bersama pada petang ini. Clear suara kami? Dengar? Dengar. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan penceramah kita pada petang ini, bagi siri ke-38 ini, Puan Betty Leong, yang akan memberikan ceramah beliau yang bertajuk Morning Glory dan My Class Fantastic, sorry ya, ke arah pembudayaan kebat. Sekali lagi saya ulang, Morning Glory dan My Class Ya, selamat petang. Fantastic ke pembudayaan kebat yang akan disampaikan oleh Puan Betty Leong, merupakan dari pengetua SM Saint Francis Xavier, Puan Betty, Keningau, Sabah. Okey. Jadi rasa saya ingin memperkenalkan sedikit, tapi rakan-rakan yang dah berada dalam talian rasanya dah mengenali ya Puan Betty ini sebab dia pernah muncul di dalam CDL online ini juga, PGB siri yang ke-7, Puan Betty kan. Ya. Jadi terlebih dahulu sedikit biodata. Beliau pernah bertugas sebagai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, bukan calon-calon orang ni, yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, di PPD Keningau, dan merupakan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Pensiangan. Okey. Dan beliau juga pernah menerima beberapa anugerah, iaitu ikon pemimpin digital peringkat daerah, daerah Keningau, Puan Betty. Ya. Iya. Dan pemimpin instruksional peringkat negeri. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, beliau pernah juga membentang di dalam CDL PGB ini, siri yang ke-7, dan beliau menyumbang juga dalam pembentangan amalan baik dalam lead webinar peringkat kebangsaan, pernah membentang pembudayaan kebat peringkat kebangsaan, dan pernah membentang dalam e-colloquium peringkat negeri. So tak asing lagi lah pembentang ataupun penceramah kita pada petang ini, yang akan sekali lagi saya ulang tajuk pembentangan atau penceramah beliau ialah Morning Glory dan My Class Fantastic, ke arah pembudayaan kebat.
Jadi untuk tidak membuang masa kita pada petang ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Betty Leong untuk meneruskan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, disilakan. Oke, terima kasih Dr. Azhar Harun dari Instek IAB ya. Dan terima kasih karena sudi menjadi moderator saya pada kali ini. Baiklah, kita mulalah. Selamat petang, salam sejahtera pada moderator Dr. Azhar, admin, dan seterusnya kepada semua rakan PGB lah mungkin yang hadir dalam secara maya dan juga mungkin ada guru-guru, tonton dan perempuan yang saya hormati sekalian. Jadi hari ini giliran saya untuk berkongsi. Tidaklah bagi ceramah ya, Dr. Azhar, kita berkongsi mana-mana uh, program atau amalan-amalan baik yang mungkin bermanfaat bagi warga pemimpin sekolah terutamanya lah ya. Sebelum itu saya ingin ucap terima kasih juga pada Dr. Ehsan ya yang mencadangkan saya untuk bentang sekali lagi ya. Dulu sudah di siri ke-7, kali ini siri ke-38 ya. 38 gitu dokter. Ya, 30 Ah, berarti. oke. Ha. Jadi kita mulakan. Ini sekolah saya kecil sajalah ya. Antara sekolah yang terkecil di Malaysia hanya 2,6 ekar sahaja ya. Dan uh, tajuk yang saya akan kongsi pada hari ini adalah berkaitan dengan dua program yang uh, melibatkan murid-murid ya, bagaimana kita boleh menerapkan um, 4C ini dalam kalangan murid-murid lah ya, kemahiran 4C ini yang sering diperkatakan dalam ke arah pembudayaan hebat di sekolah ya. Dan rekan-rekan sekalian, kalau kita selalu kita diberitahu untuk ya semasa PDP ataupun untuk guru-guru ya dalam pembangunan profesionalisme guru, bagaimana kita dapat menguasai kebat ini untuk diajar kepada murid-murid. Tapi pada perkongsian kali ini, saya akan kongsi bagaimana kita boleh mengaplikasikan atau menggilap kebat murid-murid ini, kemahiran berpikir ras tinggi ini di luar bilik darjah. Ya, jadi dua program yang yang kami buatlah di SFX ini, yang saya lihat dapat menerapkan kemahiran 4C murid-murid. Ya, saya rasa 4C itu kita maklum juga. Nanti kita akan lihat juga dalam slide seterusnya, yaitu program yang saya akan kongsi Morning Glory dan juga My Class Fantastic. Dan kebetulan saya terjumpa komik ini ya di media sosial. Dia nyatakan di sini kemahiran murid abad ke-21 dan kalau kita lihat di sini murid-murid kita ini kalau dia menguasai kebat, dia boleh mengaplikasi apa yang dipelajari di sekolah ya. Puan Betty, Dan itulah yang kita buat. Puan Betty, Iya. minta maaf mengganggu sebab ada rakan-rakan kita maklum dia tidak mendengar suara. Saya clear lah suara Puan Betty. Oh, Jadi mungkin iya. admin boleh maklumkan. Oke, para peserta yang tak dapat dengar tuh sebab mereka tak connect to audio, saya akan balas dalam chat lah. Oh, oke, InsyaAllah. syukurlah. Saya pun susah hati Ya. nih. Jelas Kalau dengar saya juga. oh, network oke juga kan? Oke, oke. Oke, baiklah. Kita sambung. Dan itu lebih kepada program Morning Glory lah yang saya akan kongsi nanti. Bagaimana murid dia aplikasikan apa yang dia pelajari di bilik darjah dan dia amalkan, dia praktis di Morning Glory ini. Dan yang kedua,
komik ini menunjukkan bagaimana murid-murid kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Dan kebetulan program saya ini, sekolah ini adalah My Class Fantastic. Ada kaitan ya dengan gambar yang saya tunjukkan itu. Baiklah, kita teruskan. Pertama sekali mungkin kita boleh bersama-sama untuk mengetahui ya kenapa ada Morning Glory ya. Untuk makluman, Morning Glory ini sebenarnya bukan program asal dari saya sendiri, tetapi saya mendapat ilham daripada seorang pengetua di SMK 10, sebenarnya suami saya yang sudah bersara, dengan program yang beliau laksanakan di SMK 10 pada masa itu yang dinamakan Segar Minda. Ya, di mana program ini diadakan sebelum masa PDP, setengah jam sebelum PDP, ada aktiviti untuk belajar bahasa Inggris, ya, menyanyi lagu. Tapi dalam SFX, di SFX ini saya ubah suai sedikit lah, ya. Kredit kepada pengetua SMK 10. Oke, apa sebenarnya yang dibuat dalam Morning Glory ini? Kita manfaatkan masa terluang sebelum PDPC, ya, yaitu pukul 7 masuk, tapi 6:30 hingga 6:50, 20 menit sahaja, ya, kita adakan program ini di Dewan Sekolah. Dan Morning Glory ini juga satu platform untuk murid menerapkan kemahiran 4C, yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir secara kritikal, dan juga menyerlahkan kreativiti mereka. Segar Minda untuk murid-murid memulahkan pembelajaran, dan sebagai satu juga saluran informasi sekolah kepada murid-murid lah, sebab kita dapat berjumpa dengan murid kan, bersemuka dengan murid setiap hari, ya. Oke. Program Morning Glory ini adalah berkonsepkan for Franciscans by Franciscans, ya, di mana dikelolakan, dilaksanakan sepenuhnya oleh anak-anak Franciscans, ya. Dari dia punya setting PA system, dia punya MC, dia punya yang akan bagi perkongsian, semua itu adalah dilaksanakan oleh anak-anak Franciscans dan kepada anak-anak Franciscans yang datang awal ke sekolah tapi tidak ada apa-apa pengisian, ya. Jadi kita ambil masa itulah. Dan ini boleh nampaklah, inilah suasana dia, ya, pagi-pagi. Dan murid-murid boleh makan masa itu. Mereka boleh makan makanan yang mereka bawa dari rumah atau beli di kantin dan mengikuti program tersebut, ya. Oke, 6:30 hingga 6:50, dan ada 4 hari lah dalam seminggu itu. Isnin tidak ada Morning Glory karena perhimpunan. Jadi hari Selasa itu aktiviti kurikulum, Rabu kokem, Kamis hem, dan pada Jumat itu aktiviti dari UBK lah, ya. Oke. Kita coba lihat di sini. Sebenarnya peneraju kepada program ini adalah G10, ya. G10 ini terdiri daripada pengetua, yang bahagian pentadbiran lain, ya, pentadbir. 4 penolong kanan, 4 KB, ketua bidang, dan 1 kaunselor. Di mana kaunselor kami ini, ya, Cikgu Hanafi di sini adalah penyalaras. Beliaulah yang mengatur takwim dan memastikan, ya, ada pengisian lah. Ini yang saya sebut tadi. Kita sudah bagi tugas kepada kita punya senior leaders, ya, yaitu penolong kanan kita. Hari Selasa adalah tugas PK1, ya, di mana dia selaraskan dengan ketua bidang dan ketua panitia untuk murid-murid. Pastikan ada pengisian oleh murid kepada murid melalui panitia mata pelajaran. Hari Rabu, Hokem, ini guru-guru penasihat lah, orang kuat dia. Ada 3 guru penasihat, ada 3 bidang kan, persatuan dan kelab, unit uniform, dan juga sukan. Selang-selilah mereka akan buat sharing. Hari Kamis, penolong kanan HEM, dan beliau ada 19 unit yang beliau akan atur untuk berkongsi. Dan hari Jumat kita punya counselor, dan hari Jumat lah favorite murid-murid karena pada masa ini kita akan buat show, ya. Murid-murid akan
buat persembahan sebenarnya, menyanyi lah, berlakon lah, main music, semua itulah yang dinamakan SFX Got Talent. Dan sangat meriah lah pagi-pagi sebelum masuk kelas. Oke, kita lihat di sini objektif dia memang sebenarnya ya ingin menghasilkan murid yang berkemahiran berpikir aras tinggi dengan kemahiran abad ke-21 yaitu 4C. Kalau kita lihat 4C itu adalah yang saya sebut tadi itulah ya, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Dan memang berlaku ya semasa Morning Glory, 4 kemahiran ini dapat dipraktikkan lah oleh murid-murid kita. Objektif kedua itu saluran informasi dan seterusnya meningkatkan komunikasi sekolah dengan murid lah. Senang apa-apa kita mau bagi tahu murid pun pada masa itulah kalau kita terlepas semasa perhimpunan ya. Dan kita sediakan takwim ya. Sebelum Morning Glory ini memang guru sudah tahu bila giliran dia. Maksud saya guru ini, guru yang membimbing murid ya. Murid pun sudah tahu. Dia hanya rujuk kepada takwim sahaja ya. Kita buat dalam Google Sheet lah seperti ini. Ya, awal lah sebulan sebelum program ini bermula, memang penyelaras akan selaraskan dengan PK-PK, PK-PK akan selaras dengan ketua-ketua panitia, guru penasihat, dan guru-guru yang lain lah. Ya, beginilah dia punya keadaan. Contoh dia kalau slot kurikulum, kita lihat di sinilah bagaimana murid dia 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 boleh berkomunikasi ya dengan baik dengan kawan-kawan sebab dia selesa, sebab guru tidak campur tangan. Kami hanya memerhati dari jauh sahaja. Oke, ini kalau slot kokem ini dia macam inilah. Ya, ada yang buat demo ini silat silambam nih, dia buat demo. Ada buat silat biasa. ah, yang ini bulan sabit merah, dia buat demo mengenai dengan kecemasan, macam mana melaksanakan apa tuh, yang case kecemasan lah, ya. Kita boleh lihatlah murid-murid di sana begitu kusyuk dan berminat, ya. Ini program bijak sipir. Mereka sendiri kendalikan the PA system, laptop semua tuh, dan saya tengok murid sangat suka dengan program ini. Mereka seronok pagi-pagi itu. Ya, memang kita tidak ada masa untuk guru-guru mau uh, mau buat apa tuh taklimat disiplin ke apa itu tidak ada lah macam yang kita mau spot check ke ya, sebab kita mau galakkan murid untuk enjoy suasana itu 20 hari 20 menit itu. Jadi kita tidak ada bagi tekanan lah kepada murid-murid ya. Ini ketua kelas, ini slot ketua kelas ini dia bercakap bagaimana menjadi seorang ketua kelas yang baik dan ada soal jawab lah semua ya. Ini Got Talent, dia ada menyanyi, dan ada juga yang bermain alat musik di sini ya, kita boleh lihat ini dia main violin. Oke. Ini program hari Jumaat yang diurus oleh UBK ya, SFX Got Talent. Ini Kokem sekali lagi dia buat demo sukan badminton dan dia boleh bertanya soalan yang murid ini dia bertanya dengan kawan dia, berikan satu teori fizik yang ada kaitan dengan bulu tangkis yang apa tuh yang semasa pemain badminton tuh bermain badminton ya. Jadi kita boleh nampak di sanalah bagaimana kebat itu diaplikasikan ya. Critical thinking itu berlaku, komunikasi, kolaborasi dan juga creativity. Dan kita tidak menjangka tau macam mana murid-murid dengan dia punya creativity masing-masing ya. Ini slot kokem dia buat demo silat ya. Oke, ini teka-teki. Beginilah keadaannya. Dan murid dibagi hadiah dan juga sijil lah. Mereka pun rasa dihargai dan mereka seronok ya, seronok untuk berebut-rebut untuk membuat sharing ya. Tapi kena ikut jadwal lah. Ini hadiah yang kita bagilah. Oke, dan kita buat laporan juga
Dulu kita buat secara manual, kita tulis, tapi sekarang kita gunakan dalam apa nih? App sheet. No, dalam apa tuh Google Form lah. Ya, senang lah di sana dia boleh upload gambar kan. Terus pada hari kejadian dia terus boleh buat laporan. Nah, ini satu kemudahan yang kita dapat dari kemajuan teknologi lah. Sangat memudahkan ya, tidak payah manual dan terus laporan dapat terus dibuatlah pada hari tersebut. Guru yang in charge. Oke, ada juga sanaman pagi ya, rekan-rekan. Ini bila kena slot penatia PJK lah, ya dia buat ya, demo untuk sama-sama beramai-ramai exercise pagi-pagi. Ya, penatia bahasa Melayu ada juga mereka buat kuis ya, kuis online. Sini boleh nampak lah bagaimana murid-murid seronok dengan aktiviti ini. Boleh tengok di sini. Antaranya lah. Dan ini ada soal jawab, Pak. Di sini dia akan bertanya dengan murid dan murid yang menjawab kita akan bagi hadiah kecil-kecil sajalah ya untuk menggalakkan murid berkomunikasi ya, mengaplikasikan critical thinking dan seterusnya. Oke, ini pusat sumber. Ini yang saya sangat sangat bersyukurlah murid-murid pengawas pusat sumber boleh memberi taklimat tentang bagaimana untuk menguasai dalam pembacaan lah, dalam aktiviti nilam itu apa hadiah yang diberikan oleh sekolah, apa kebaikan kalau kita rajin membaca segala-gala itulah ya. Oke. Itu mengenai dengan Morning Glory. Jadi saya pergi kepada My Class Fantastic ya. Ini salah satu lagi aktiviti di mana kita boleh lihat bagaimana murid boleh berkolaborasi ya, bekerja sama dan menjadikan kelas mereka itu kondusif ya, bersih, ceria, kondusif untuk dilaksanakan PDP lah. Oke, My Class Fantastic. Dia berbeza sedikit kelainan dengan apa yang dibuat oleh sekolah-sekolah yang lain, di mana dia lebih kepada physical kan, kebersihan, keceriaan, semua tuh. Tapi bagi My Class Fantastic di SFX, kita akan lihat bagaimana kita menerapkan kehebat ataupun pembelajaran abad ke-21 nih dalam program My Class Fantastic ya. Mari kita lihat sama-sama. Ini dia punya penilaian. Sebenarnya di dalam penilaian itulah ya kita ada menilai satu bahagian selain daripada kita menilai kebersihan, kelengkapan peralatan, papan kenyataan, kekemasan meja. Kita juga ada satu bahagian reward system ya. Kita menilai apa yang kelas itu buatlah untuk bagaimana reward itu boleh dimanfaatkan oleh murid-murid. Sebelum itu, ini adalah bagaimana penilai itu akan menilai kelas tersebutlah ya, menggunakan dulu manual biasa, sekarang digital sudah, menggunakan app sheet dan juga Google Form juga sama seperti yang Morning Glory itu. Kita lihat ini dia punya pelancaran. Oke, kita berkenalan dulu lah. Ini pelancaran setiap tahun memang kami akan lancar. Dan setiap tahunlah murid-murid akan diberi peralatan yang lengkap. Ya, kayak boleh lihat di sana, penyapu, pelap, semua baldi, mop, semua ada. Oke. Dan kita boleh lihatlah bagaimana murid-murid menyimpan peralatan ini dengan kemas, dengan sangat teratur ya. Ini dia. Ini keadaan dialah di kelas dengan peralatan ini. Ini juga kita mendidik ya anak-anak kita ini bagaimana mereka boleh bekerja sama, kolaborasi, C yang ketiga itu untuk memastikan peralatan ini tidak rosak, tidak hilang dan tidak diletak merata tempat, tapi di satu tempat yang sudah dihaskan. Ada marka untuk sekiranya peralatan ini dibuat dengan kemas ya, digantung dengan kemas. Nah, ini saya bagi tengok dulu lah yang biasa sebenarnya ya. Kelas akan jadi memang bersih, ceria dan kondusif untuk anak-anak belajar lah. Boleh lihat di sini cermin dia berkilat.
Dulu kami selepas PKP kami stop 1 tahun ini program, dan memang teruklah kalau kita round kelas tingkap akan berdebu, lantai akan kotor, meja semua tidak teratur, dan murid tidak ada inisiatif sebab tidak ada pertandingan, mereka pun tidak buatlah ya. Jadi kami mulakan lagi selepas PKP itu. Memang perlulah program My Class Fantastic nih. Ini yang saya mau terangkan. Apa yang spesial dalam My Class Fantastic ya, kawan-kawan, rekan-rekan sekalian? Kita akan menilai satu reward system di kelas, di bilik darjah itu. Bagaimana murid-murid dan guru kelas, dia boleh memberi reward kepada murid-murid yang aktif bertanya, yang rajin menjawab soalan, yang rajin membuat latihan guru. Oke. Dulu kami buat secara letak di dinding. Jadi kita ada stem, guru akan chop ya. Dia akan chop lah. Kita bagi setiap guru satu stem chop itu dengan nama dia lah. Macam ni yang bulat-bulat ni lah di sini. Tapi dia menggunakan ruang di dinding, dan guru kena pergi di dinding bilik darjah tu untuk bagi reward. Jadi agak sukar macam ini. Dan kadang-kadang adalah juga murid-murid yang vandalism lah sikit kan. Ada juga yang merosakkan. Jadi susah sedikit. Jadi kami tambah baik. Kami sediakan buku reward. Ya, buku reward ini dia sudah ada nama murid di dalam, dan inilah dia yang guru-guru akan chop stem panggil stem, betul kan? Dia chop lah. Ya. Ada yang belum ada chop nih, dia tanda tangan, atau dia lupa bawa chop, dia tanda tangan sajalah. Letak tarik di sini supaya kita tahu buku ini aktif digunakan. Marka dia ini satu marka akan diberi sekiranya buku itu ada, tidak hilang, tidak rosak. Kedua, marka akan diberi sekiranya dia ada organizer yang ni nanti di sini supaya guru senang cari macam ni. Oke, dimanfaat. Buku ini kami bagi kosong lah dengan cover saja, tapi yang akan tambah telinga-telinga dia tuh guru kelas bersama dengan murid-murid lah. Yang ketiga, buku ini mesti aktif digunakan. Jadi bagaimana kami tahu aktif digunakan? Kami akan tengok tuh tarik dia chop lah di sini. Dia akan tulis tarik, ya. Oke. Budak nih, murid ini dia akan bawa nih buku reward ini apabila dia ke makmal atau dia ke bilik-bilik khas, ke bilik pendidikan Islam, ke bilik komputer, semua itu dia bawa sebab dia mau guru itu bagi reward. Jadi dia orang kumpul reward itulah, ya. Kenapa? Satu dapat markah untuk kelas, satu mereka akan kita akan pilih ya setiap kelas 10 orang murid untuk dinobatkan sebagai pelajar aktif abad ke-21. Ya. Di mana kita rujuk buku itu, dan guru nanti akan kira, guru kelas akan kira bilangan reward STEM yang tertinggi, 10 orang setiap kelas, ya, akan menerima sijil dan juga hadiah di semester 1 dan semester 2. Ya. Dan kita ada 25 kelas, dan yang akan menerima iya. Banyak RM 20 ringgit satu. Oke. Ada 25 kelas. Setiap kelas 10 orang, dan ada seramai 250 orang murid yang akan menerima sijil penghargaan ini. Dan inilah satu yang saya tengok plus factor dalam My Class Fantastic. Di mana daripada program keceriaan kelas itu, bilik darjah itu, kita dapat bagi anugerah murid aktif PAK 21 dan juga KEPAT. Ya. Inilah suasana dia. Ramai murid akan terima ya penghargaan dari pihak sekolah karena mereka aktif dalam bilik darjah. Inilah cara bagaimana kita mau murid aktif. Aktif bertanya, aktif menjawab soalan, aktif membuat latihan yang diberikan oleh guru sebab dia mau reward. Dan setiap kali bila dia berjaya menjawab soalan atau bertanya, dia akan minta, dia akan tuntut dengan guru-guru. Teacher,
Teacher Chop sini saya punya nama. Macam tuh. Oke. Oke, My Class Fantastic ini kita bagi hadiah mingguan, bulanan, tahunan lah. Ya, kalau mingguan sijil dan piala saja. Tapi kalau bulanan ada uang tunai dengan sijil, tahunan juga lebih besar lah dia punya hadiah. Uang tunai juga. Sebab mereka akan guna uang ini untuk majelis akhir tahun bagi kelas masing-masing ya. Nah, ini dia punya penyampaian hadiah lah setiap kali masa perhimpunan. Oke, ada sesi pagi, sesi petang. Nah, ini pemenang bulan April dengan gembiranya dengan uang tunai mereka tuh. Dan guru kelas akan simpan lah. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin saya boleh kongsi impact Morning Glory dengan MyCF lah, ya. Dan sekali lagi saya berani untuk mengulangi, menyatakan bahwa 21st Century Skills 4C itu dapat diterapkan. Kemahiran komunikasi, kolaborasi, berpikir secara kritikal, menyerlahkan kreativiti dalam program Morning Glory dan juga MyCF, ya. Dan saya dapat nampak kalau dari segi kokem murid-murid memang menyerlah, ya. Kami mempunyai murid yang aktif menyertai kokem di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa, ya. Baru-baru ini murid kami baru juga kembali dari Istanbul, Turki, mewakili negara Malaysia untuk pertandingan Harman Folk Children Folklore Dance Competition, ya, dan telah memenangi Johan dengan 3 kategori, terbaik dari segi kostum, terbaik dari segi koreografi dan juga persiapan peralatan props lah, ya. Dan dari segi disiplin juga semakin terkawal karena kita sentiasa membagi info-info yang sesuai kepada murid, ya, pemakluman. Kontak hours sekolah dengan murid memang maksimum optimum lah dengan adanya program Morning Glory ini. Kehadiran juga kami dapati meningkat ya dari tahun ke tahun sebab dengan adanya Morning Glory mereka seronok untuk ke sekolah. Dan yang kedua, bila bilik darjah mereka berada dalam keadaan yang ceria, bersih, kondusif, mereka sayang dengan kelas mereka dan juga sekolah. Kehadiran pun meningkatlah, ya. Dan akademik saya pasti Morning Glory dengan MyCF ini mempunyai faktor dalam meningkatkan akademik lah. Bukan faktor utama, tetapi sebahagian faktor ya, dalam meningkatkan akademik, pencapaian akademik di SFX. Kalau kita lihat prestasi SPM SFX, ya saya masuk di sekolah itu tahun 2015 dengan grade purata 5.58. Kita boleh nampaklah dia punya progres, ya, yang 3 tahun sudah berturut-turut kita dapat mengekalkan prestasi yang agak baik, ya, 4.13 pada tahun ini. Dan kita akan terus tambah baik program, ya, selain daripada Morning Glory dan juga MyCF ini, agar kita mungkin lah we are dreaming to break the digit 4 untuk capai grade purata kepala 3 lah, ya. Mudah-mudahan kita dengan usaha dari semua pihak, ya, guru-guru, murid, ibu bapak, community, PPD, JPN dan kementerian, kita boleh mencapai target kita ini. Yaitu antara berita baik yang bagi saya serba sedikit lah, ya. Morning Glory dengan MyCF itu telah memberikan impact. Oke. Jadi saya rasa setakat itu rekan-rekan sekalian perkongsian saya. Saya mohon maaf ada sedikit masalah teknikal tadi dan semoga memberi manfaatlah kepada rekan-rekan apa yang saya kongsikan pada hari ini. Iya, jadi
saya serahkan kembali kepada moderator, Dr. Azhar Harun. Okey, terima kasih Puan Betty. Satu perkongsian yang amat baik, ya, yang memberikan impak utama sekali kepada, kita tengok tadi, pencapaian sekolah dan kemenjadian murid. Kalau saya boleh recap baliklah dengan penyediaan suasana yang seronok, yang boleh menggamit kehadiran anak-anak pelajar ke sekolah melalui program yang telah dilaksanakan oleh pihak Puan Betty sendiri bersama dengan guru-guru dan dikendalikan baik, terutama sekali Morning Glory tadi yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar sendiri. So dekat sini kita nampaklah dengan kesan daripada pelaksanaan program tersebut dapat memberikan impak yang baik kepada, terutama sekali kepada warga sekolah. Jadi untuk sesi ini saya membuka, mungkin ada soal jawab yang mungkin ingin disampaikan ataupun yang ingin ditanya. Kalau dekat chat ni saya nampak ada yang bertanya lah Puan Betty. Iya, Boleh Nadia. tak nak dapatkan slide pada akhir sesi? Mungkin Oh, boleh PM dengan Puan Betty lah. Mungkin dia nak dapatkan maklumat-maklumat tentang pelaksanaan program kan. ya oke juga. Saya bagi number phone saya di sini. Boleh juga. Nanti boleh, itulah, boleh ambil. Tapi saya Kontak punya personal zero lah. nih, saya guna ni lah. Ini daripada 0119. Nur Atikah Karim. Yang Ya. lain, okey. Dah ikuti mula walaupun tak dengar suara. Ini pun satu isu juga kita, suara pada masalah. Suara Ah, juga tadi dengan terputus juga siaran kita sekejap. Okey. Yang lain mungkin ada lagi sebarang pertanyaan. Kalau nak buka mic masing-masing pun boleh. Kita lontarkan persoalan dan dapatkan pencerahan daripada Puan Betty. iya. Pendek aja pula pembentangan saya ini. Baru jam 3.39 dah. Ingat dah jam 4 tadi tuh. Dapat. Okey. Menarik sangat. Ini ada yang tak boleh nak bertanya sebab dia kata menarik sangat. Menarik sangat. Tangan. Okey. Ada lagi yang lain? Mungkin, Kalau ada yang kalau bertanya, mungkin dialu-alukan. nak tulis dalam ruang chat pun boleh. Iya, Silakan. Kita masih ada masa lagi ni. iya. Ada masa lagi. Ramai juga yang masuk kan, dokter? Saya tengok sini Ada juga 100 lebih. 110. Syukurlah. 100 Enggak. lebih. Itu dah ramai lah tu. Kira ramai lah tu. Iya. Okey. Puan Betty dah bagi nombor phone di sana. Mungkin boleh PM personal lah. Okey. Okey, dalam ruangan chat juga ada diletakkan untuk kehadiran, pautan kehadiran. Iya. Sambil-sambil boleh dilengkaplah kehadiran rakan-rakan CDL, PGB sekalian. Okey, mungkin saya ada satu soalan lah, Puan Betty. Di samping menunggu soalan daripada rakan-rakan yang lain. Uh, ada tak sebarang halangan ataupun cabaran lah dalam menjayakan dua program utama ini? Okey, dan apa kalau ada halangan atau cabaran tersebut, apa kaedah Puan Betty menyelesaikan perkara tersebut? Iya. Cabaran dia sebenarnya adalah guru-guru lah kan. Macam mana guru-guru boleh mengatur murid-murid ataupun yalah, masa itu sebenarnya masa yang kita kena manage our time lah. Sebab guru dia kena, dia sebagai pembimbing. Jadi kadang-kadang guru-guru ada kekangan juga kan. Tetapi saya gunakan penolong-penolong kanan ya, senior leaders ini untuk menyelaras. Jadi apa yang senior leaders ini buat?
dia bagi awal lah Google Sheet itu. Dia guna takwim sekolah, edarkan takwim sekolah itu dalam bentuk Google Sheet dan guru akan dia tetapkanlah guru siapa yang akan uh, buat perkongsian dalam Morning Glory itu ikut hari. Kalau hari Selasa pikir unit kurikulum kan. Jadi dia sudah aturlah di sana siapa panitia apa yang akan bertugas. Jadi bila sudah tahu dalam takwim dalam 1 tahun itu sudah tahu siapa yang akan bertugas, dia memudahkanlah. Sebelum itu kami hanya bagi tahu hari Selasa kurikulum, hari Rabu kokem, hari Kamis HEM, Jumaat UBK. Tapi tidak ada perancangan yang teratur. Susah sikit lah kan. Jadi kadang-kadang kelengkabut sikit. Murid pun tidak dapat buat persiapan. Tapi bila ada takwim 1 tahun, takwim Morning Glory itu, dia sudah tahu bila bulan Jun, bulan Mei dia punya slot. Jadi dia sudah seminggu, 2 minggu awal sudah berbincang dengan murid lah apa yang mau dikongsikan. Dan murid-murid pun sendiri buat slide ya. Kebanyakan sekarang murid dia guna Canva saja. Dia PowerPoint itu macam macam zaman kita saja buat nih. Masih lagi pengetuanya masih guna PowerPoint, tapi murid kita guna Canva sekarang nih. Jadi itu cabaran dia. Tapi kami dapat selesaikan apabila kami dapat buat takwim untuk 1 tahun punya takwim lah. Ya, MyCF ini dia punya cabaran adalah kami ini 2 sesi, dokter. Sekolah 2 sesi. Jadi pagi itu tingkatan 1, 4, dan 5. Petang tingkatan 2 dan 3. Jadi mereka berkongsi kelas. Apabila berkongsi kelas ini, paham-paham sajalah kan. Akan ada tuduh-menuduh. Ini kelas, bila ada kotor kelas tuh, dia bilang petang yang kasih kotor. Kalau ada yang rosak, mereka akan ada perselisihan paham lah. Tapi dapat diatasi juga bila guru kelas pagi dan petang akan berkompromis. Dan mereka akan memahamkan anak-anak murid masing-masing bahwa kita ini satu rumah. Macam mana mau satu rumah nih kita boleh bekerja sama. Jadi akhirnya walaupun 2 sesi tetapi kelas masih boleh berada tip-top dalam keadaan yang bersih, ceria, dan juga kondusif. Mereka boleh bekerja sama lah. Ya, murid tingkatan 1 dengan murid tingkatan 2, 3, murid tingkatan 4 dengan murid tingkatan 2 dan 3 tuh. Akhirnya boleh selesai juga masalah inilah. Iya. Okey. Sedikit problem lah kalau sekolah 2 sesi nih, dokter. Ya, saya faham, saya faham. Iya. Dan mungkin ada rakan-rakan yang mempunyai situasi yang sama. Dekat chat pun saya nampak ada yang berkongsi memang susah lah untuk dapat, sama sekali yang mempunyai 2 sesi kan. Dari segi Iya. pelaksanaan di sebelah pagi mungkin menyalahkan yang di sebelah petang dan sebagainya. Okey, namun kita nampaklah dalam penerapan amalan 4C tadi, komunikasi, kerjasama, kreativiti, kan? Dan dalam menghasilkan critical thinking itu, sana boleh membentuklah budaya di dalam sekolah itu sendiri. Saya nampak untuk membantulah dalam 3 bidang utama, kuri, co-curriculum dan HEM itu sendiri. Iya. Okey, mungkin ada lagi, sebab kita ada masa lagi rakan-rakan CDL. Persoalan yang lain sebelum kita mengakhiri sesi. Macam kita nak habis awal ni Puan Betty. Iya. Oke juga lah. Kalau perkongsian panjang-panjang nih kadang-kadang salah juga orang Okey. nak dengar kan. Ada lagi? Ya, saya try tengok di chat lah kalau mungkin ada yang menulis. Okey. Okey, perkongsian sangat bermanfaat. Okey. Macam tidak ada lagi. Okey. Tapi dokter Sikit. mungkin saya boleh cakap sedikit lagi mengenai dengan Morning Glory inilah. Okey, silakan. Sebenarnya kan Morning Glory ini belum masuk dalam skop kita bertugas sebenarnya. Kita mengajar jam 7 kan. Mula jam 7 kelas. Tapi ini satu pengorbanan guru-guru lah sebenarnya. Itu Tulang pun belakang. itu pun dah lebih hebat dah Puan Betty.
Sebab kami Iya, di Semenanjung 7.30 baru mula kan. Di sana iya. memang awal lah kita. Kami kena mula awal dokter sebab nanti sesi petang nak masuk jam 12.30. Jadi jam 5.50 tu dah kena balik sebab dah gelap. Nak gelap sudah kan. Jadi itulah masa itu. Jadi 20 menit masa itu adalah satu pengorbanan oleh guru-guru lah sebenarnya ya. Bagaimana mereka memastikan slot yang diberikan itu akan diisi oleh murid-murid. Tulang belakang dia sebenarnya walaupun program Morning Glory ini by Franciscans for Franciscans, tetapi di sebalik tabir, tulang belakang dia sebenarnya adalah guru-guru yang membimbing. Dia membimbing ini bukan sehari dua atau seminggu sebelum, 2 minggu sebelum. Dia bagi tahu bedak lah, kita ni panitia bahasa Inggris. Jadi apa kita mau bentang? Dia jumpa lah dengan murid-murid kan. Jadi mereka akan brainstorm, mereka akan fikirlah apa yang menarik. Dan kita punya konsep di sini, Morning Glory itu mesti yang hands-on, interaktif. Janganlah yang bagi ceramah gitu kan. Budak pun bosan di bilik darjah nanti kan dia akan mendengar lagi kuliah dari guru-guru. Jadi dia memang setakat inilah saya sangat berpuas hati dengan guru-guru, perancangan guru-guru di mana pengisian itu memang banyak hands-on, banyak interaktif, dan juga critical thinking itu memang digunakan lah, diaplikasikan lah, sebab mereka akan bertanya soalan dengan murid tahu. Dan murid pun akan bertanya soalan pada masa itu karena suasana dia itu dikuasai oleh murid saja. Jadi mereka tidak ada perasaan macam rendah diri atau segan dengan guru-guru, kawan-kawan mereka juga. Ya, jadi Morning Glory ini bagi saya walaupun dia 20 menit sahaja ya dokter, tetapi memang sangat bermanfaat dan saya rasa satu-satunya yang ada di SFX ini yang boleh diingati oleh murid-murid bila dia lepas sekolah kan, dia Ya, melanjutkan pelajaran, bila dia tinggalkan sekolah adalah Morning Glory. ya, It's a ya. platform untuk dia menyerlahkan bakat dia, apa sahaja yang dia ingin kongsi bersama dengan rakan-rakan dia. Dia boleh bercakap tau. Dia boleh bagi nasihat kawan dia, dia boleh share dia punya thoughts, dia punya pandangan semua di Morning Glory. Iya. Oh, Ya, audiensnya dia kawan-kawan ya. ya boleh menjadi booster lah untuk sama sekali Yes. menggamit untuk kehadiran kan, Iya, seronok betul. So kepada fun lah. Pergi sekolah tuh macam bagi mereka satu fun and interesting. ya. Iya. Okey, Puan Betty, saya pun tengok macam ada rakan-rakan kita yang dalam talian pun dah mungkin dah beransur keluar. Iya. Rasa Sebelum cukup lah tu mungkin dokter. rakan-rakan yang ada keluar, mungkin kita nak ambil gambar admin sekejap. Ya, betul. Okey. Iya. Okey, para peserta yang masih ada boleh buka kamera, kita sama-sama Iya. ambil gambar. Kami gambar lah kenangan. Betul. Wah, ada Cikgu Kavita. Thank you karena join CDL online. Okey, kalau semua bersedia, saya ambil gambar ya. Pastikan Iya. semua peserta sentiasa senyum. Ready, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Okey, page Ah, seterusnya. Ya, Dr. Azhar. silakan, silakan. Okey, page kedua, page ketiga, keempat, dan kelima. Okey, semua sudah. Saya serahkan Okey, kembali kepada Dr. Azhar. saya minta laluan sedikit admin Boleh, Ah, boleh. nak Silakan. nak bagi sedikit promosi lah sebab saya ambil peluang ini. Okey, mungkin rakan-rakan kita nampak di skrin. Nampak, Doktor. Ini yang kami dah berikan sebelum inilah di dalam grup pun ada, iaitu Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan lah, SN31 ini yang dianjurkan oleh IAB. Kami sekali lagi menjemput rakan-rakan peserta CDL PGB
untuk mendaftar, kita mengalu-alukan pendaftaran peserta secara dalam talian, peserta online. Sebab untuk peserta kita faham, terutama sekali yang macam Puan Betty yang berada jauh di Keningau kan. Jadi kalau dapat hadir secara online, secara dalam talian, kami amat berbesar hatilah menjemput penglibatan rakan-rakan PGB sekalian untuk hadir bersama ke seminar nasional. Nanti saya akan postkan poster ini di dalam grup CDL. Mungkin rakan-rakan boleh mendaftar bagi yang belum mendaftar. Dan bagi yang dah mendaftar, kami mengalu-alukanlah untuk kehadiran rakan-rakan, terutama sekali yang secara dalam talian ini. Okey. Jadi tarikh pelaksanaan ialah 12 hingga 14 Ogos. Okey. Dan kita mempunyai penyampai-penyampai ucap tama, pembentangan kertas kerja dan beberapa perkongsian lah. Jadi sama jugalah konsepnya dengan CDL ini, perkongsian amalan baik dari segi penyelidikan, dari segi dapatan, kajian dan sebagainya. Jadi sekali lagi dialu-alukan kehadiran semua untuk bersama-sama dengan kami di Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan IEB bagi tahun 2024 ini. Okey, so saya rasa setakat itu dulu. Saya minta maaf sebab mengambil ruang ini rakan-rakan, dan terima sekali kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Betty Leong yang telah memberikan perkongsian bagi online sesi CDL PGB siri ke-38 ini dengan tajuk Morning Glory dan My Class Fantastic ke arah pemberdayaan kebat. Terima kasih Puan Betty, dan kita harap kita dapat berjumpa lagi lah, sama ada secara maya ataupun secara bersemuka nanti di mana-mana mungkin program dan sebagainya. Okey, so sama juga kepada rakan-rakan PGB yang CDL PGB yang lain, kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih di atas kehadiran, penglibatan. Saya nampak hingga 100 lebih Puan Betty pada petang ini. Iya. Atas Oke. penglibatan semua. Okey, so Ya. itu saja untuk petang ini. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Terima Oke. kasih. Ya, makasih Dokter Azhar. Okey. Thank you jadi moderator hari ini. Okey. Dan admin lah, admin kan, Puan Hazwani. Di Sabah juga Puan Hazwani nih. Ya. Thank you. Sama-sama Puan Betty, terima kasih Okey, juga terima kasih sudah Min. berkongsi. Okey, Terima kasih jumpa Dr. lagi. Azhar. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Dokter. Thank you. Jumpa lagi.